Assalamualaikum, salam sejahtera. Sinar PM 11 Mac bersama saya Hazwa Mokhtar. Bekas Perdana Menteri Tun Dr. Mahathir Mohamad mengakui nasib anaknya yang juga Menteri Besar Kedah Datuk Seri Mukhriz kini diibaratkan seperti telur di hujung tanduk selepas terbentuknya Perikatan Nasional yang meruntuhkan kerajaan Pakatan Harapan baru-baru ini. Dr. Mahathir dalam wawancara eksklusif bersama Sinar Harian di pejabatnya di Yayasan Kepimpinan Perdana semalam menegaskan 15 adun daripada PAS boleh bertindak mengikut PAS Pusat selari dengan pembentukan Kerajaan Perikatan Nasional. Beliau berkata demikian ketika menjawab soalan adakah Kerajaan Kedah yang dipimpin PH dan Parti Bersatu akan tumbang seperti Johor, Melaka dan Perak selepas terbentuknya Perikatan Nasional. Terdahulu, Dr. Mahathir ketika berucap pada Majlis Penerangan Isu Politik Semasa di Langkawi pada Sabtu lalu mengakui pelik PAS masih menyokong kerajaan negeri di Kedah yang diterajui oleh Bersatu. DAP Perak menafikan tuduhan dibuat dua bekas wakil rakyat parti itu berhubung wujudnya usaha untuk menjatuhkan Datuk Seri Ahmad Faizal Azumu selaku Menteri Besar. Setiausaha DAP Perak Wong Kah Wo berkata pendedahan itu disifatkan sekadar tindakan melulu untuk membenarkan tindakan mereka keluar parti. Semalam melalui satu sidang media, Adun Buntung A. Siva Subramaniam dan Adun Trono Paul Yong Cho Kyung mengesahkan rancangan untuk menjatuhkan Menteri Besar dan gulingkan kerajaan sudah lama dibincangkan dalam jawatan kuasa DAP Perak. Rancangan itu didakwa diatur bagi memberi laluan lantikan Menteri Besar baharu dalam kalangan Wakil Rakyat Melayu DAP sendiri. Majlis Tindakan Ekonomi akan dibentuk bagi mencari jalan penyelesaian terhadap situasi ekonomi negara yang meruncing berikutan harga minyak dunia merunduk. Perdana Menteri Tan Sri Muhyiddin Yassin berkata perkara itu diputuskan dalam mesyuarat pertama Jemaah Menteri Perikatan Nasional hari ini. Menurutnya, mesyuarat pertama majlis tersebut akan diadakan setiap minggu bermula Isnin ini sebelum keputusannya dibentangkan kepada Kabinet. Majlis tersebut akan dipengerusikan oleh Perdana Menteri dan bersama-sama Menteri Perdagangan Antarabangsa dan Industri Datuk Seri Muhammad Azmin Ali, Menteri Kewangan Datuk Seri Tengku Zafrul Tengku Abdul Aziz dan Menteri di Jabatan Perdana Menteri Datuk Seri Mustafa Mohamed. Beliau berkata beberapa pakar termasuk Gubernur Bank Negara akan dipilih untuk menyertai majlis itu bagi membantu kerajaan menyelesaikan masalah berkenaan. Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia mengesahkan seorang kaki tangannya didapati positif COVID-19 setelah dimaklumkan pihak kesihatan kerajaan semalam. Dalam satu kenyataan, SKMM menjelaskan kaki tangan itu kini sedang menerima rawatan di Hospital Sungai Buloh dan berada dalam keadaan stabil. Sebagai langkah proaktif, SKMM sebelum ini turut mengarahkan individu berkenaan bagi menjalani kuarantin selama 14 hari di rumah sejak 4 Mac lalu susulan mendapati suami individu itu mempunyai kontak dengan pesakit COVID-19. Pengesanan kontak terperinci juga telah dilaksanakan untuk mengenal pasti dan memaklumkan kepada individu yang mempunyai kontak secara langsung dengan kaki tangan terbabit agar mereka menjalani prosedur kuarantin dan saringan kesihatan pada hari ini. Kita beralih ke berita sukan. Kemenangan sulung skuad bola sepak Pahang semasa menentang Sabah semalam menyuntik semangat Tok Gajah untuk kembali bangkit selepas dua kekalahan berturut-turut pada saingan Liga Super musim ini. Ketua jurulatihnya Dollah Saleh berkata kemenangan 2-0 di laman sendiri yang membolehkan mereka mengutip tiga mata itu sememangnya amat diperlukan selepas tewas kepada Selangor dan PJ City pada perlawanan sebelum ini. Bagaimanapun, Dollah mengakui tidak boleh berpuas hati kerana rentak permainan pasukannya masih tidak konsisten apabila permulaan yang amat baik berubah menjadi agak goyah pada babak akhir perlawanan. Pada perlawanan itu, Tok Gajah membuka jaringan pada minit ke-21 menerusi penyerang import dari Brazil, Ivan Carlos, sebelum pemain pertahanan Harold McGowan melengkapkan kemenangan menerusi sepakan penalti pada minit ke-50. Kepada anda semua, jangan lupa untuk ikuti jelajah Sinar Ahad pada 15 Mac ini bertempat di dataran Pasar Rabu Felda Suharto bermula jam 9 pagi. Adakah hari-hari anda membosankan? Berpanas, bersesak, jalan jam, serabut otak, kena marah dengan bos, hari-hari benda yang sama je. Tak tahanlah macam ni. Jangan dulu. Sinar Ahad kan ada. Lebih gaya hidup, lebih santai. Dapatkan Sinar Ahad setiap Ahad bermula 1 Mac ini di kedai-kedai berdekatan dengan anda.